beberapa faedah yang dapat kita kutip daripada ayat ini, insya-Allah. Para pelajar, mari kita mencari fawaid. Apa yang kita faham, apa yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita. Dia panggil fiqhul hayah, mencari faedah untuk menjadi panduan hidup. Ana campur dua, faedah tarbawi dengan faedah ilmi. Yang pertama, tulis para pelajar yang pertama, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Ilyas dari kalangan hamba kami yang diutuskan. Allah Azza wa Jalla yusni ala ibadihi. Allah Ta'ala puji hamba-hamba dia dengan sifat yang berhak dia terima, untuk nak mengekalkan nama itu sampai ke hari kiamat. Berapa Nabi dah kita baca, semuanya Allah Ta'ala sebut jawatan dan tugasan. Para pelajar sekalian, andainya Tuhan tak sebut dalam Quran ini Ilyas, kita kenal ke tak kenal? Tak kenal. Kita tak tahu pun dia ada atas dunia ini. Dia fa innahu laula anna Allah zakara haula ila anbiya latuyat sahaifuhum. Kalau Tuhan tak sebut, terpadamlah sejarah dia. Kita pun tak tahu. Ada dalam kitab sejarah, betul, tak sama yang ada dalam Quran. Yang dalam Quran ni kita hafal nama dia, kita ingat, kita tadabbur, kita tazakkur, kita tadarus. Berapa kali nama Ilyas dalam Quran? Jadi Allah Ta'ala sebut nama dia, kita pun cari dia. Di mana Ilyas? Di mana Ilyas? Maka para ulama mengatakan, dalam kisah Ilyas ini Allah Ta'ala telah menyatakan dia telah menunaikan tanggungjawab menyampaikan risalah. Dan bagi setiap Nabi tak semestinya dia tengok kemenangan ataupun dia tengok kebinasaan. Tak syarat. Sebab puak kafir Quraisy ni dia mari tengok, dia cabar Nabi. Mata hazal wa'du in kuntum sadiqin Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, bila janjimu ni? Kalau betul, bila? Bila kamu kata kami ini binasa? Mata, bila? Dalam surah Yunus ayat 48. Dan macam-macam dia punya permintaan. Maka ulama kata tidak syarat Nabi itu Allah Ta'ala beri kemenangan total, kebinasaan penuh kaum dia, ataupun tak sebut. Cuma dalam ayat ini Allah sebut sikit je. Sikit ya kepada Nabi Ilyas. Dia kata apa? Fakazzabuhu, bila mereka lawan dia, fakazzabuhu fa innahum la muhdarun. Mereka dusta, mereka akan dibawa untuk seksa. Tapi ada Tuhan tak sebut di sini apakah azab yang ditimpa ke atas kaum Ilyas. Macam setengah Nabi jelas. Nabi siapa tadi? Yang pertama Nuh tenggelam. Nabi Ibrahim pun tak sebut juga. Lut jelas terbalik bumi. Musa jelas Fir'aun mati dalam laut. Ada Nabi yang tidak dijelaskan. Tak apa. Tidak semestinya Tuhan nak cerita semua kebinasaan mereka. Tapi yang penting bagi kita, para anbiya telah menjalankan tugas. Mereka telah melaksanakan tugasan. Kita para pendakwah kena melaksanakan tugas. Menang ke kalah, orang terima tak terima, itu bukan kesalahan kita apabila kita telah menggunakan saluran yang betul, yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dakwah dia. Iz qala liqaumihi ala tattaqun. Tengok ayat ni menarik tuan-tuan. Ketika Nabi Ilyas berdakwah, iz qala liqaumihi ala tattaqun, hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah, hendaklah kamu bertakwa. Ini dari sudut bahasa. Kata di ulama tafsir, dia kata apa? Bayanu talattufi al-anbiya
Ayat ini menyatakan berlembutnya para nabi. Dia guna ayat al-ard wal hass, mengemukakan cadangan, jemputan dan menggalakkan beramal, tapi tidak mengarah. Dia tak kata ya ayuhan nas ittaqullah. La, ala tattaqun. Hendaklah kamu bertakwa. Comelnya kamu bertakwa, eloknya. Maka ini dari sudut bahasa, kita pendakwah kalau boleh guna bahasa galakkan dengan bukan bahasa arahan. Anda tengok berbeza di antara kita dengan kawan-kawan kita di Indonesia, berbeza. Malaysia banyak mengarah. Jangan buang sampah merata-rata. Itu dia panggil ayat mengarah. Betul? Orang lain tidak. Eloknya sampah diletak di tempatnya. Lain. Eloknya sampah diletak di tempat dia, dalam tong sampah. Jadi kita ni kadang-kadang banyak guna uslub mengarah. Buat tu buat ni. Jangan tu jangan ni. Tapi dia kata eloknya kalau boleh kita lebih guna bahasa galakkan, bahasa al-ardu, mengemukakan kebaikan, tak payah harah. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, solat adalah amalan yang terbaik. Jom kita solat. Ini kalau kita, tuan-tuan pergi solat semua. Kalau tidak mau jadi kafir. Bekir ayat tu. Ini penggunaan bahasa. Ini guru-guru bahasa, dia lebih tahu itu bahasa. Tengok. Nabi Yunus berlembut. Nabi Ilyas mana? Nabi Ilyas berlembut. Ala tattaqu. Naklah kamu bertakwa. Comel bahasa. Kita pun belajar juga bahasa supaya kita boleh menggunakan bahasa yang baik, yang sesuai dengan keadaan. Yang ketiga ayat 126. Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Allah Tuhan kamu dan Tuhan tok nenekmu, bukan setakat Nuh, tok ayahmu dulu. Sekali lagi kita kembali kepada kita para jemaah sekalian, yang bagi lidda'iyah, elok sangat, comel benarlah para pendakwah, an yuzakkiran nasa, memperingatkan manusia yang boleh menyentuh perasaan dia, biar dia mudah buka telinga, buka minda. Apa dia? Kita sebut amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh tok nenek kita dulu. Tok nenek kita dah pergi, mereka telah memerintis lorong-lorong kebaikan kepada kita. Tengok, tok nenek dulu masuk dalam kampung ni tak ada surau, dia buat surau. Tak ada balasah, buat balasah. Tak ada tempat belajar, dia telah buat belajar. Kita anak cucu, kenapa tak imarahkan? Kenapa kosong masjid? Kenapa kosong surau? Kenapa? Tapi kalau hak tok nenek bawa yang tak betul, mari duduk memuja jin syaitan di sini, itu wajib kita kena hapuskan. Walau jangan, ini amalan tok nenek yang bercanggah dengan syariat. Sebab itulah dalam ayat ini Ilyas menggunakan mereka Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Tuhan tok nenek kamu dulu. Jadi kita ingatlah, mereka telah pergi dengan jasa-jasa yang baik. Kita juga nak pergi dengan jasa yang baik. Sebab apa? Sebab biarlah kita pergi dikenangi oleh orang. Kata orang lalu ke kubur dia beri salam. Jangan orang lalu kubur kita diludah ataupun dikencing atas kubur. Na'udzubillah. Baik. Yang keempat, fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun. Ayat 127. Fakazzabuhu, walaupun dia berlembut, walaupun dia dah menggunakan pendekatan psikologi, pendekatan sebut nama tok nenek, pendekatan apa saja ini bawa oleh Nabi, tetap mereka mendustakan. Kazzabuhu, mereka mendustakan dia. Para pendakwah, ayat ini menjadi dalil bahawa manusia ni sebaik mana dia, berlemah lembut dia dalam dakwah,
fasih lidah dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat. Tidak semestinya nasihat kita itu masuk dalam hati orang. Ada masuk dalam telinga, keluar balik. Ada yang masuk dalam hati, melekat dan menjadi panduan. Alhamdulillah. Tengok Nabi Ilyas berlembah lembut. Aradad da'wah alaihim aradan raqiqan. Berlembut dia dengan bahasa-bahasa yang baik. Tapi wa ma'azalika kadzabuhu, mereka tetap juga mendustakan dia. Maka di sini satu kaedah. Ni para pelajar tulis dia punya kaedah ni penting dalam hidup kita. Al-qaedah an yanbaghi lid-da'iyah. Sepatutnya bagi seorang pendakwah yang berpegang dengan ajaran yang benar ini, yang berpaksi kepada Quran dengan sunnah, idza rudda qauluhu, apabila orang tak terima dakwah kita, jangan anggap kita ni bersalah, jangan anggap kita ni lemah, jangan anggap kita gagal, kerana kita telah menyampaikan kepada umat yang tak terima mereka. Wal hidayatu biyadillah, kuasa hidayah itu di tangan Allah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 272, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tak mampu kamu beri pedaya, nak beri petunjuk pada orang, kamu mampu bimbing, mampu dakwah, tapi kamu tak mampu nak buka hati orang. Walakinnallaha yahdi man yasha, Allah Ta'ala yang beri. Jadi kalau bila mana-mana Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada orang, orang tu akan terima. Mana-mana orang yang Tuhan tak bagi kebaikan, Allah tutupkan hati dia, tak terima. Tapi kita sebagai pendakwah mesti menjalankan tugas. Wa ma'alaika illal balagh, kerja kamu menyampaikan. Kita kata kita alhamdulillah, kita puas hati dakwah yang kita sampai itu, dakwah yang kita sampai itu diterima, disampai ke telinga orang. Ada yang masuk dalam hati, ada yang keluar balik. Allah tak akan tanya berjaya ke tidak di akhirat. Tuhan tanya kamu buat kerja ke tidak di dunia. Allah Ta'ala tidak tanya kejayaan kita, tapi Allah Ta'ala tanya apa yang kamu lakukan. Yang terakhir para pelajar sekalian, yang kelima, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin. Ayat ini di antara nikmat para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitulah nikmat Allah Ta'ala kekalkan nama mereka dipuji, disebut, diingati oleh orang yang datang kemudian, dan didoakan kepada mereka. Maka demikianlah kalau kita tengok imam-imam yang baik-baik, walaupun mereka dah mati, ada yang mati tak sempat kahwin, seperti Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Abdul Halim, ramai lagi. Seorang ulama nama dia Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia tulis sebuah kitab Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang tak sempat kahwin, mati tak ada anak, tapi anak mereka seluruh dunia. Contoh Imam Nawawi, setiap malam kita baca kitab qala an-Nawawi rahimahullah, qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, rahmatullahi alaih. Orang doa, walaupun dia sudah tidak ada anak, tapi anak dia ramai di atas dunia ni. Semua orang mendoakan dia, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala curahkan kepadanya kerana kebaikan yang telah ditinggalkan. Jadi kita juga para jemaah sekalian, biarlah kita tinggal yang baik. Kurang-kurang orang kampung ni dalam masa 50 tahun ke belakang, orang nak ingat nama kita. Inilah dulu, pakcik itulah dulu bina wakaf untuk anak-anak cucu menumpang teduh di sini, tunggu bas kalau hujan. Inilah perigi yang ditanda, inilah balasah yang dibuat, inilah, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, pondok kita ni diasas oleh bapa kita Haji Abdul Rahman rahimahullah pada tahun 1958. Hari ini sudah 60 tahun lebih. Orang masih lagi mengingati, masih mendoakan, masih menggunakan. Kita kata alhamdulillah. Berapa lama lagi nak hidup atas dunia pondok ini kita tak tahu, tapi kita mengharapkan kalau kita mati, nama kita juga disebut-sebut, didoakan, dan tarahum, orang minta rahmat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan. Alhamdulillah, itulah yang dikatakan oleh para pendakwah, manusia yang baik dia mati, kebaikan dia tak mati. Ingat kata-kata hikmah ini, manusia yang baik dia mati, kebaikan dia tak mati. Orang ingat, orang guna, orang kenal,
Tapi manusia yang celaka, na'udzubillah, dia mati, kejahatan dia tak mati. Fitnah-fitnah yang dia sebarkan, tuduhan-tuduhan jahat yang dia sebarkan, rekod-rekod jahat yang dia sebarkan, orang duk baca, orang duk percaya, maka itulah manusia yang celaka, mati, kejahatan tak mati. Wal'iyazubillah. Tamaklah kita 5 faedah daripada ayat 123 sehingga 132. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula